Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Yang berhormat Senata Pengurusi Tetap yang dikasihi Tuan Guru Al-Mursyidul Ampas, yang dihormati lagi dikasihi Tuan Guru Datuk Seri Tan Sri Presiden kita dan seluruh kepimpinan PAS, pusat, negeri-negeri, dewan-dewan dan seterusnya, muktamirin, muktamirat yang dikasihi sekalian. Untuk memulakan bicara perbahasan pada petang ini, saya mulakan dengan ayat Al-Quran dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-13 menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Shadaqallahul azim. Wahai manusia, telah kujadikan kamu laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku kaum, supaya kamu saling kenal mengenal antara satu sama lain. Dan sebaik-baik kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah yang paling bertakwa di kalangan kamu. Sidang hadirin sekalian, ayat ini cukup jelas menunjukkan betapa Islam menitik beratkan soal keharmonian, menitik beratkan soal perpaduan dalam konteks negara majmuk seperti Malaysia ini, lebih-lebih lagi Sabah, negara negeri yang kami cintai, yang kita cintai semua, yang membentuk Malaysia pada tahun 1963. Kita menyaksikan betapa perpaduan ini dan keharmonian adalah suatu perkara yang cukup signifikan bagi membina negara bangsa yang membangun. Sidang mutamirin sekalian, sebelum lebih jauh, PAS Sabah dengan ini menyokong penuh tanpa berbelah bahagi ke atas ucapan dasar Presiden PAS yang telah disempurnakan pada awal pagi tadi pada muktamar ke-71. Sidang muktamirin sekalian, topik yang diamanahkan untuk Sabah ialah menjamin kestabilan dan keharmonian kaum. Sebab itu, sebagaimana ayat disebutkan tadi, Islam telah mengutamakan sejak awal-awal lagi, bahkan agama lain turut demikian, bahawa keharmoni ini menjadi teras kepada pembangunan negara bangsa kita, negara Malaysia yang tercinta, yang memiliki Sabah, Sarawak dan negeri-negeri di semenanjung. Sebab itu keutamaan kita ialah mesti menegakkan keharmonian ini tanpa berbelah bahagi demi sebuah negara yang maju dan harmoni pada masa akan datang, insya-Allah. Saudara-saudari sekalian, dalam konteks Sabah seperti mana yang kita ketahui, lebih 30 etnik yang hidup dalam negeri Sabah, bahkan juga barangkali di Sarawak, di negeri Borneo ini. Bila 30 lebih etnik ini berarti akan memunculkan budaya, amal, alat istiadat mereka yang pelbagai, maka rencam ini harus dipelihara berdasarkan kepada prinsip-prinsip Islam. Sebab itu pasti Islam se-Malaysia PAS tidak pernah berganjak untuk terus menerajui keharmonian di negeri Sabah. Walaupun kadang-kadang sedikit sebanyak ada onar dan duri di tengah jalan, tetapi PAS terus membawa prinsip Islam, prinsip agama Islam yang membawa kebenaran ini, yang membawa toleransi Islam yang tinggi. Kerana di Sabah kita tahu bahawa di sana ada masyarakat dusun, kadazan dusun Murut yang bukan Islam, Chinese dan sedikit India dan bangsa-bangsa lain. Begitu juga dengan bangsa-bangsa lain yang beragama Islam. Kita rangkul keseluruhannya untuk membina keharmonian ini. Sebab itu, antara perkara yang menjadi keutamaan ialah para pemimpin-pemimpin khusus di negeri Sabah mestilah menjadi contoh dan suri teladan kepada rakyat untuk membina keharmonian ini. Jangan ada yang sengaja menimbulkan suasana yang kacau bilau apabila kita sama-sama membina keharmonian ini, insya-Allah. Sidang hadirin sekalian, sebab itu PAS Negeri Sabah
sejak ditubuhkan pada tahun 1986 sehingga ke hari ini, kita tidak pernah menghalang masyarakat bukan Islam untuk beramal agama mereka. Kita tidak pernah menghalang masyarakat bukan Islam untuk menghalang mereka untuk melakukan apa-apa juga ritual agama mereka. Kita tidak pernah menghalang mereka untuk mengamalkan budaya mereka, adat istiadat mereka. PAS sentiasa berdiri teguh untuk terus memperjuangkan hak-hak Islam, termasuk juga masyarakat yang bukan Islam. Saudara-saudari muslimin muslimat sidang mutamirin sekalian, sebab itu sepanjang tempoh 39 tahun PAS berada di Sabah, kitalah yang menjuarai keharmonian ini. Kita yang menjuarai semangat keharmonian dan juga perpaduan yang berbilang bangsa. Sebab itu sekiranya ada mana-mana pihak yang cuba mengeruhkan keadaan ini, bukan daripada Parti Islam se-Malaysia PAS, kerana PAS sentiasa berdiri teguh di atas prinsip keharmonian ini. Tidak kira mereka Kadazan, Dusun, Cina, Murut, Bugis, apa-apa juga bangsa, Sungai, Suluk dan seumpamanya. Mereka ini mempunyai budaya masing-masing yang kita hormati, yang mana mereka bebas melaksanakan agama bahkan juga budaya mereka. Tuan-tuan sidang mutamirin sekalian, satu perkara lagi yang perlu saya utarakan pada muktamar ini ialah politik dalam dan pilihan raya negeri yang ke-17. InsyaAllah PAS akan menghadapi pilihan yang ke-17 pada bila-bila masa sahaja. Semboyan telah dibunyikan, whistle bakal ditiup oleh Ketua Menteri Sabah menandakan akan terbubarnya Dewan Undangan Negeri Sabah dan mengizinkan untuk PRN yang ke-17 bagi negeri Sabah yang tidak lama lagi. Untuk pengetahuan sidang hadirin sekalian, PAS tidak pernah tidak menyertai pilihan raya. Kita sentiasa mengikuti proses demokrasi ini sejak tahun 1986. Kita bertanding dan tidak pernah tidak bertanding. Walaupun kita tidak menang, walaupun kita tidak kalah, tetapi belum menang lagi. Tetapi pada PRN yang ke-17 ini, insya-Allah PAS akan bergerak sebaik mungkin dengan strategi politik matang dan sejahtera bagi mengorak langkah mengajak masyarakat Sabah untuk menyokong PAS dan juga Perikatan Nasional. Maka sebab itu dalam kesempatan ini saya merayu kepada seluruh perwakilan untuk menyaksikan, untuk membuktikan PAS mampu menjadi ataupun memastikan calon-calon daripada PAS dan Perikatan Nasional ini masuk ke Dewan Undangan Negeri sebagai seorang pemimpin yang diwakili, yang dipilih oleh rakyat. Saya ingin bertanya kepada perwakilan sekalian, saya mengajak untuk datang ke negeri Sabah pada bila-bila masa sahaja apabila seruan pilihan raya ke-17 yang akan diadakan bila-bila masa saja bermula pada hari ini. Setuju atau tidak tuan-tuan sekalian? Boleh perwakilan berdiri untuk menyatakan sokongan untuk turun bagi memastikan kemenangan PAS dan Perikatan Nasional di negeri Sabah nanti. Kerana kemenangan ini akan membentuk mencorakkan politik negeri Sabah dan politik nasional, bahawa PAS juga boleh berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan rakan-rakan parti-parti lain di negeri Sabah insya-Allah. Takbir. Satu lagi perkara yang saya ingin sampaikan. Boleh terus berdirilah. Kalau boleh terus berdirilah. Yaitu isu yang berkaitan dengan Zahra Khairina. Zahra Khairina adalah satu isu simbolik perpaduan orang-orang Sabah di negeri Sabah. Bahkan di seluruh Malaysia. Isu terakhir, kecil, Tuan Sabah, isu terakhir. Ya, isu terakhir. Ini isu terakhir sudah. Usia seorang anak perempuan wanita muslimah 13 tahun. Bagaimana rakyat Sabah berbagai bangsa dan kaum bangkit untuk menyatakan solidariti terhadap keadilan yang harus diberikan kepada Zahra Khairina ini. Jadi saya mohon kepada para perwakilan untuk mengangkat plakat ini sebagai tanda sokongan kita dalam menegakkan keadilan bukan sahaja kepada Zahra Khairina tetapi apa-apa isu yang berkaitan, kerana inilah simbolik perpaduan yang dimiliki oleh kita semua insya-Allah. Diminta semua angkat insya-Allah sebagai tanda sokongan
Kerana di Sabah ketika ini tidak kira bangsa Melayu, Islam, Kristian, Cina, India, Murut, Kadazan, semua mereka berdiri untuk merayu supaya diberikan keadilan yang sebaiknya kepada Zahra Khairina. Justice for Zahra Khairina. Justice for Zahra Khairina. Justice for Zahra Khairina. Sekian, terima kasih. Sebelum berakhir, sekali lagi saya bagi pihak PAS Negeri Sabah menyokong penuh ucapan dasar Presiden pada muktamar kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.